kakak yang dibisikkan oleh dua orang tokoh pemimpin, seorang bekas Perdana Menteri dan seorang lagi bekas Menteri Kewangan. Mereka berdua ini mempunyai hubungan yang baik dan rapat semasa pemerintahan Tun Mahathir Mohamad. Kita ikuti beberapa pandangan, pendapat rakyat dan sebagainya. Tolong like, share dan komen. Itu sajalah. Ini yang gambar ini, Malaysia kini bangkit lawan musang berbulu ayam, kata Daim. Ini nampak mereka berdua bertentangan muka. Ini Malaysia kini berita. Ini Tun Mahathir, dia senyum ni. Apa dia cakap? Semua tun perlu disiasat. Jika gagal, jelaskan. Cita harta mereka. Oh, ni bukan alang-alang ni. Dia bagi lagi arahan. Nampaklah oleh kita. Dia ni memang ialah sentiasa mahukan kuasa. Tapi dia ini tidak boleh mengarah juga sekarang. Dia sudah pencen. Yang ini gambar Tun Daim. Jadi ini nampaknya macam meminta simpati. Jadi kita tidak juga boleh berkata lebih. Jadi ini di antara Maha Berkuasa Allah perlihatkan. Jadi itu sukar bagi kita untuk membuat sebarang komen yang tidak sesuai di sini. Jadi apa-apapun kita tunggulah apa akan berlaku. Ini tuan-tuan baca sendirilah macam mana kekayaannya, bank, duit, dan seterusnya. Kita baca dan saya sahaja untuk tuan-tuan membaca, sementara saya akan buat uraian sambungan nanti. Sekian. Berikut saya petik dan bacakan Malaysia kini BM Live 29 Januari 2024. Mengikut live ni, hartawan Daim Zainuddin merayu orang ramai bangkit melawan Perdana Menteri PMX ke-10 Anwar Ibrahim. Jadi kita nampak bahawa hartawan Tun Daim Zainuddin mahukan orang ramai bersama-samanya menyokong apa yang disebut oleh pihak berkuasa, mengatakan bahawa beliau memiliki harta seperti didakwa oleh kebanyakan akhbar luar negara dan dalam negara menceritakan kekayaannya. Jadi inilah beliau rasa tidak senang hati terhadap kerajaan Madani, kerajaan perpaduan pilihan rakyat pada hari ini. Jadi sehubungan dengan apa yang diketahui dan di dalam live Malaysia kini, rakyat begitu cukup
terkesan dan merasakan seruannya untuk membawa rakyat bersama-sama menantang ataupun membantah dan sebagainya. Kelihatan ramai yang tidak bersetuju, malahan menganggapnya perbuatan itu tidak sepatutnya dilakukan oleh mana-mana pemimpin di dalam negara ini. Jadi saya petik di antaranya yang saya tahu, beliau ini Joseph M. Koyong adalah seorang yang mempunyai pendidikan dan berpengalaman, walaupun saya tidak kenal bersua muka, tapi sedikit sebanyak saya dapat tahu daripada media sosial, Facebook dan sebagainya. Beliau menyebut di sini, buat apa ajak kami lawan PMX? Inilah di antara kata-kata yang nampak rakyat itu pada keseluruhannya masih taat kepada kerajaan perpaduan, kerajaan madani yang benar-benar maukan melihat. Oleh itu rakyat kita negara ini, rakyat di Sabah yang masih mundur dan lain-lain negeri memihak di dalam Malaysia yang masih mundur, kerajaan dan rakyat bersatu hati, kebanyakan masih lagi untuk berpendapatan rendah. Memberi peluang kepada kerajaan, kita haruslah PMX bersama-sama di bawah pimpinan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin yang ada hari ini berjiwa rakyat. Tugas-tugasnya kita amat membina negara, satu penggal dapat atau seorang pemimpin yang berjuang untuk rakyat. Kita mulai daripada sekarang nak banyak membangkitkan perubahan yang pemimpin, tapi inilah kepada rakyat, di antaranya di bawah beberapa contoh yang telah berlaku sehingga kan pemimpin kita diheret ke mahkamah. Keputusan mahkamah itu kita tidak dapat membuat sebarang andaian. Jadi kita harap pihak berkuasa meneruskan perjuangan ini untuk membela rakyat. Sekian, terima kasih. Kerana banyak komen-komen di dalam media sosial yang saya muatkan di sini, jadi saya tidak dapat ulas dan baca satu demi satu. Saya hanya dapat buat video ini untuk Anda membacanya sendiri. Walau bagaimanapun, saya akan cuba buat akan datang lebih baik dan teratur. Setiap komen mungkin yang boleh diulas ataupun yang baik, kita akan terus utarakan dan majukan di dalam video-video akan datang. Sekian, terima kasih. Balasan perbuatan baik dan buruk yang mana berkaitan dengan surah Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Iaitu sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya balasan 10 kali ganda daripada kebaikan yang sama dengannya. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ianya tidak dibalas melainkan satu kejahatan yang sama dengannya, sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun.
Okey, dapat kita fahami bahawa Maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat ni, yang mana kalau kita buat baik, Allah balas dengan 10 kali ganda. Tapi kalau perbuatan jahat dibalas 1 sahaja. Dan perbuatan baik itu, seperti mana yang kita telah pelajari dalam tajuk yang sebelum ni, perbuatan baik walaupun kita niat nak buat baik, ia dah dapat 10 pahala. Tapi kalau niat nak buat jahat, dia tak ditulis sebagai kejahatan kecuali ianya dilakukan. Maksudnya kalau kita buat jahat, baru malaikat tulis satu kejahatan. Kalau tak buat, niat je nak buat jahat tapi tak buat lagi, tak dikira sebagai kejahatan. Tapi kalau perbuatan baik, niat je dah boleh pahala 10 kali ganda. Okey, dalam ayat ni terdapat ma'anil kalimat, iaitu perkataan-perkataan yang terpilih. Kita tengok falahu asyru amsalihha jaza'u asyara hasanatin, iaitu balasan 10 kebaikan, illa mislaha, sama dengannya, jaza'u wahidin mimma Oleh itu kita sudah dengar tadi, sama-sama lah kita buat iaitu satu balasan yang sebaik-baiknya sama, kebaikan-kebaikan wahum la demi yuzlamun, untuk la kita yunqasu min diberi jazaihim rahmat syai'an, Allah Subhanahu Wa Taala. iaitu Terima kasih. tidak dikurangkan balasan bagi mereka sedikit pun.